Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah binti Zakaria, pelajar PDP Pendidikan Awal Kanak-kanak PAKK Ambilan 2022. Hari ini mengambil peluang untuk berkongsi berkenaan penghasilan produk bagi membantu perkembangan sosial emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan sosial emosi dan tingkah laku kanak-kanak PAKK 2302D ini dengan jayanya. Terlebih dahulu saya ingin menjulang sepenuh penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Siti Fadlina binti Mustafa Kamal kerana tidak jemu-jemu memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya sepanjang menyiapkan penghasilan produk ini. Beliau juga banyak memberi sokongan dari segi mental dan fizikal kepada saya sepanjang tempoh saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga mengambil peluang ingin memberi penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutamanya suami saya yang juga banyak membantu dan menyokong saya sepanjang saya membuat persiapan untuk menyiapkan penghasilan produk untuk tugasan ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya dari kelas PAKK ambilan Oktober 2022 kerana mereka juga banyak membantu dan memberi tunjuk ajar, memberi idea dan berkongsi pendapat dan cara untuk menghasilkan produk yang baik. Okey, seterusnya saya sambung kepada pengenalan penghasilan produk. Saya memilih untuk menghasilkan produk ataupun alat bahan untuk membantu perkembangan sosial emosi kanak-kanak ni, iaitu menghasilkan model mesin basuh yang saya beri nama Happy Washing Machine. Okey. Seperti yang kita tahu, perkembangan sosial emosi dan tingkah laku ni sangat penting kepada kanak-kanak. Kemahiran sosial emosi ni merupakan kemahiran yang membantu kanak-kanak belajar bagi meningkatkan perkembangan sosial mereka seperti kerjasama, empati, berdikari dan banyak lagi. Kemahiran ini sangat penting untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contohnya, kalau proses perkembangan emosinya berlaku dengan baik, kanak-kanak lebih mudah untuk belajar dan dia dapat belajar dengan gembira kerana kemahiran mengawal emosinya sangat baik. Okey, oleh itu, satu pemerhatian terhadap kanak-kanak Tabika Kemas Kampung Tok Belian telah dilaksanakan untuk mengetahui ataupun melihat perkembangan sosial emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku, faktor-faktor dan implikasi yang mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak tersebut. Sekaligus diharapkan dengan penghasilan produk ini dapat membantu kanak-kanak tersebut membentuk emosi yang lebih stabil dan tingkah laku perubahan tingkah laku daripada negatif kepada tingkah laku yang positif. Untuk melengkapkan tugasan ini, saya telah memilih seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 6 tahun. Penilaian ini dibuat terhadap perkembangan sosial emosi dan tingkah laku kanak-kanak tersebut berdasarkan proses temu bual bersama ibu bapa dan pemerhatian tingkah lakunya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas. Okey, berikut merupakan profil kanak-kanak yang saya pilih, iaitu kanak-kanak ini bernama Wan Muhammad Amzah Rizki bin Wan Syafirul. Lahir pada 11 September tahun 2017. Lahir dekat Hospital Universiti Sains Malaysia USM Kebangkerian, berketurunan Melayu dan Islam. Amzah ni merupakan anak kedua daripada dua orang adik-beradik. Dia ada seorang abang yang berusia 10 tahun. Amzah ni mempunyai hobi iaitu minat terhadap alat muzik, terutamanya kompang, dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Amzah ni bersekolah di Tabika Kemas Kampung Tok Belian.
Okey, kita pergi pula kepada latar belakang isu ataupun refleksi awal isu. Berdasarkan data yang diperoleh daripada pemerhatian di dalam kelas dan temu bual ataupun soal selidik bersama ibu kepada Amza ni, didapati perkembangan sosial Amza di rumah dan di sekolah, di tabika terutamanya, adalah sangat berbeza. Apabila berada di tabika, Amza ni hanya bercakap dengan rakan yang dia biasa, yang rapat dengan dia sahaja. Tapi apabila di rumah, Amza ni merupakan seorang anak yang banyak cakap dan sangat peramah. Jadinya perwatakan Amza tu berbeza. Di rumah ni macam di sekolah ni macam fancy sikit, dekat rumah aktif. Amza ni dia sangat meminati DK Barat. Dan suka bermain kompang semasa di dalam kelas. Apabila datang sampai je ke sekolah, letak kasut ataupun selipar dekat rak, bagi salam masuk, terus ambil kompang. Dia suka sangat main kompang. Mungkin berdasarkan latar belakang keluarganya yang orang kata masih lagi mengekalkan tradisi permainan di Barat. Beliau Amza ni suka mudah sangat merajuk dan tidak suka berkongsi dengan kawannya. Contohnya semasa bermain kompang tu, kalau ada kawan yang cuba untuk bermain bersamanya, Amza tak mahu dan dia akan menangis, menjerit dan merajuk. Apabila saya sebagai guru, apabila pujuk dia dan tenangkan Amza dan cuba bagi tahu dia boleh kongsi dengan kawan, kebaikan berkongsi, dapat dilihat Amza masih lagi belum berpuas hati dan akan mengambil kompang tersebut, mengambil semula kompang tersebut. Tapi bila kita tengok tu, Amza macam cubalah untuk menyesuaikan diri dan membina konsep kendiri positif apabila berada dalam kelompok rakan-rakan di dalam kelas. Hal ini boleh dikatakan selari dengan teori kematangan Gesell, iaitu kanak-kanak yang berumur di antara 5 hingga 6 tahun ni akan mula mengalami proses kematangan semasa transisi, di mana ianya bergantung kepada keperluan sekolah, rakan sebaya dan juga pengubahsuaian kepada peraturan. Dari segi perkembangan emosi pula, Amza melalui perkembangan emosi yang masih belum stabil dan tidak seimbang selaras dengan tingkah laku yang ditunjukkannya. Sebagai contoh, pada awal sesi persekolahan dulu, Amza datang sekolah mesti menangis. Tiap pagi mesti menangis. Apabila selalunya ibunya yang hantar, dia akan menangis. Hal ini berlarutan lebih kurang 2 minggu. 2 minggu pertama persekolahan tu Amza asyik menangis je. Lepas pada 2 minggu tu, lepas cikgu dan pembantu memujuk dengan sokongan kawan-kawan, okey. Tapi ada juga lagi menangis. Tapi kadang-kala je lah. Selepas itu saya mengambil keputusan untuk menemu bual ibu Amza, iaitu Puan Siti Nurul Ain binti Mat Azam. Ibunya ada memaklumkan bahawa Amza ni suka sangat kepada gadget ataupun telefon. Dia sangat minat bermain permainan video game di dalam telefon tersebut. Apabila ibunya melarang ataupun tidak bagi, dia akan menangis dan seperti biasa merajuk. Lepas tu bila dah galik sangat main telefon tu, Amza ni akan tidur lambat. Jadinya bila nak bangun pergi sekolah tu, mulalah dramanya sebab mengantuk kan. Jadinya Amza jadi malaslah untuk ke sekolah. Selepas saya dapat tahu macam tu, saya orang cakap memanggil Amza dan memberitahu dia supaya tidur lebih awal, keburukan tidur lewat bagi kanak-kanak. Dan selepas daripada itu, Amza menunjukkan perubahan yang positif dan kata ibunya lagi, selepas pada itu kiranya Amza ni tidur awal. Kalau ibu dia cakap dah cukup tu main telefon, tidur dulu, dia akan dengar dan dia tidur. Jadinya bila datang ke sekolah tu, Amza tidak lagi mengalami masalah pada waktu pagi untuk datang ke sekolah. Maksudnya peneguhan positif melalui rangsangan guru tu telah menyebabkan perubahan kepada Amza.
Okey, menurut model modifikasi tingkah laku oleh Skinner, peneguhan adalah sangat berkesan dalam mengajar tingkah laku yang sepatutnya ataupun tingkah laku wajar dan mengubah tingkah laku yang tidak sepatutnya menjadi lebih baik. Okey, kita pergi kepada uh, faktor dan implikasi perkembangan sosial emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Okey, berdasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh Amza ni, beberapa faktor telah dikenal pasti seperti faktor keluarga, faktor individu dan faktor persekitaran. Faktor keluarga ni merupakan faktor yang paling utama dalam proses perkembangan manusia. Dalam situasi Amza ni, setelah berjumpa dengan ibunya dan bertanya berkenaan tingkah laku Amza semasa di rumah tu. Okey, berdasarkan biodata Amza yang saya peroleh ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ni, Amza ni merupakan anak bongsu. Jadinya dia ni manja, jarak dengan abang dia pula jauh. Lebih kurang 5 hingga 6 tahun jarak dengan abang dia. Jadinya Amza ni sering mendapat apa yang dia inginkan, manja dan sangat disayangi oleh keluarga. Tambahan pula, keluarga Amza ni tinggal berhampiran dengan rumah datuk dan neneknya di sebelah ibunya, iaitu hanya di sebelah rumahnya sahaja. Datuk dan neneknya ni merupakan pesara yang berkhidmat sebagai guru sebelum ni. Jadinya lepas daripada bersara tu lebih banyak masa bersama cucu-cucunya. Jadinya Amza ni menjadi lagi-lagi manja. Terdapat perbezaan tingkah laku Amza semasa di tabika dan di rumah. Sebagai contohnya, semasa di rumah, Amza hanya bermain dengan abangnya sahaja. Jadinya permainan atau peralatan tu tak perlu kongsi sebabnya mereka masing-masing dah ada permainan masing-masing. Menurut ibu Amza lagi, Amza ni sangat cepat marah apabila tidak diberikan telefon ataupun gadget, dan bila keadaan tu berlaku dia akan pergi ke rumah datuk dan neneknya. Datuk dan neneknya apalagi semestinya akan membela Amza, dan keadaan ini menjadi sukar dikawal. Jadinya implikasi daripada situasi Amza ni, komunikasi dan kerjasama di antara ahli keluarga tu mampu membantu membentuk tingkah laku yang positif serta mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Sebagai contohnya, ibu dan ayah Amza boleh berbincang dengan datuk dan neneknya bagaimana cara untuk membantu perkembangan emosi Amza ni kepada yang lebih baik, daripada suka merajuk, daripada suka marah-marah ni kepada emosi yang lebih tenang dan positif. Dalam faktor seterusnya, iaitu faktor individu pula, setiap individu ni mempunyai perbezaan sama ada daripada aspek fizikal, perkembangan fizikal, mental, emosi dan sosial. Temperamen ini boleh mempengaruhi kepribadian atau sifat setiap individu. Berdasarkan pemerhatian saya terhadap Amza di dalam kelas, didapati Amza ni cepat marah dan mudah merasa sedih dan tidak dapat mengawal emosinya sendiri. Amza akan menangis dan menjerit sekuat hati. Kadang-kadang tu boleh juga mengeluarkan kata-kata yang kesat. Apabila ditanya lagi, didapati Amza ni, apabila kita tengok tu, Amza ni kurang kemahiran sosial. Maksudnya bila bergaul dengan kawan-kawan tu, Amza tidak pandai menyesuaikan diri. Jadinya Amza tidak suka berkongsi. Bila dia tak pandai nak berinteraksi, nak bergaul dengan kawan-kawannya tu, dia tak suka, lagilah dia tak suka berkongsi barang, sebab di rumahnya pun dia tak perlu tak perlu nak berkongsi peralatan dengan abangnya. Apabila terdapat aktiviti yang memerlukan perkongsian, ini akan menimbulkan orang kata masalah lah. Semasa sesi pengajaran dan pengajaran tu macam terganggu, sebabnya bila Amza tak puas hati, bila dia tak nak kongsi tu, pembelajaran akan terganggu. Sesi PDP. Perbezaan
Individu ini juga mewujudkan kepelbagaian tingkah laku semasa proses PDP berlangsung dalam kelas. Terdapat beberapa implikasi perbezaan individu seperti perbezaan emosi. Kanak-kanak yang mempunyai emosi yang lebih stabil akan dapat menumpukan perhatian terhadap proses PDP dan sebaliknya bagi kanak-kanak yang mempunyai emosi yang tidak stabil. Persekitaran rumah yang lebih persekitaran rumah ni maksudnya faktor persekitaran. Dari segi faktor persekitaran pula, Hamzah ni kat rumah dia dalam situasi yang selesa, jadinya dia memerlukan masa untuk menyesuaikan diri di tadbikar. Oleh sebab itu, terdapat aktiviti yang apabila terdapat aktiviti yang memerlukan berkongsi, Hamzah jadi tidak selesa. Sebabnya suasana kat rumah dengan tadbikar tu berbeza. Dekat rumah dia tak perlu berkongsi, dekat sekolah dia kena kongsi. Justeru ibu bapa dan guru perlu peka terhadap keadaan persekitaran kanak-kanak agar mereka dapat berkembang dengan baik dan membantu proses perkembangan sosial emosi dan tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif. Implikasi perkembangan sosial emosi dan tingkah laku kanak-kanak yang berumur di antara 4, 5 dan 6 tahun ni sebenarnya mereka sudah mula memahami perasaan mereka sendiri, tetapi cumanya mereka masih belum mahir untuk mengawal ataupun menguruskan emosi mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada peranan guru. Dalam apa-apa aspek pun peranan guru ni memainkan peranan penting. Okey, saya ambil 3 peranan guru yang penting, iaitu guru sebagai role model, guru sebagai pembentuk nilai murni, guru sebagai perancang dan pemudah cara dan guru sebagai pentaksir. Okey, dalam hal ini guru perlu, dalam situasi Hamzah maksud saya, guru perlu menunjukkan dan menggalakkan tingkah laku yang positif di kalangan kanak-kanak, seperti mempamerkan peribadi yang mulia kepada kanak-kanak, sentiasa ikhlas, ceria, boleh dipercayai dan banyak lagi tingkah-tingkah laku positif semasa sesi PDP. Guru juga hendaklah sentiasa memberi motivasi dan galakan kepada kanak-kanak bagi mendorong emosi dan tingkah laku mereka supaya dapat bantu mereka menjadi lebih berdisiplin, lebih positif lah perkembangan tingkah laku dia tu. Sebabnya kanak-kanak ni dia suka meniru perlakuan orang dewasa. Bila dia tengok cikgu tu menunjukkan sikap begini dan begini, maksudnya sikap yang baik, jadinya insya-Allah dia akan cuba untuk meniru menjadi seperti apa yang dia lihat. Kemahiran kanak-kanak menguruskan emosi mereka dengan baik akan membantu mereka mengembangkan lagi kemahiran yang lain seperti kemahiran sosial, kemahiran kognitif, kemahiran rohani. Okey, berdasarkan kepada situasi Hamzah ni, kita hendaklah sabar dan berusaha sedayanya untuk membantu Hamzah menstabilkan emosinya. Setiap kali Hamzah sedih, marah dan merajuk, saya cuba untuk memujuk dan mendengar luahan hatinya. Tanya kenapa Hamzah sedih, kenapa Hamzah merajuk. Jadinya sedikit sebanyak dapat membantu Hamzah untuk menguruskan dan mengawal emosinya sendiri. Kemahiran komunikasi dan mendengar guru juga perlu agar luahan emosi dan tingkah laku kanak-kanak itu dapat difahami dengan baik sekaligus memberi kesan yang positif kepada mereka. Okay, guru juga berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, semasa sesi PDP tu guru boleh menyelipkan nilai-nilai murni melalui aktiviti, contohnya aktiviti bercerita. Masa bercerita tu kita boleh cakap kita hendaklah mendengar kata, sentiasa tolong menolong, bekerjasama. Lepas tu kita hendaklah menerangkan secara jelas kepada kanak-kanak dengan memberi contoh yang mudah untuk mereka fahami berkenaan kesan emosi dan tingkah laku yang tidak baik ni. Kalau kita buat perangai macam ni, perangai yang tak baik ni, kawan-kawan tak suka, jadinya mengganggu sesi kita belajar, dan banyak lagi contoh dan banyak lagi kata-kata ataupun
motivasi yang positif yang boleh kita lakukan. Guru juga hendaklah memberikan respon yang positif, pujian dan perhargaan supaya mereka dapat membina dan merangsang pembentukan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tersebut. Guru sebagai perancang dan pemudah cara pula, guru perlu bijak untuk merancang aktiviti yang boleh membantu perkembangan sosial, emosi dan tingkah laku kanak-kanak seperti belajar sambil bermain, bercerita, menyanyi dan banyak lagi. Lepas tu, contoh lagi, kalau berlaku konflik semasa aktiviti yang dijalankan, guru hendaklah membimbing dan meminta kanak-kanak bermaafan, bersabar dan berkongsi barang ataupun bahan dengan rakan-rakan sekelas. Dengan cara ini, kanak-kanak akan dapat dibantu untuk menjadi lebih matang dan tahu mengawal emosi mereka. Di samping itu, guru juga berperanan sebagai pentaksir kepada perkembangan kanak-kanak. Guru hendaklah membuat penilaian secara berterusan dalam usaha meningkatkan perkembangan sosial, emosi dan tingkah laku kanak-kanak. Melalui penilaian, guru dapat mengenal pasti masalah dan tahu keberkesanan, sama ada aktiviti yang dijalankan tu berkesan ke tak, perlu merancang ubah perancangan ke macam mana. Jadinya daripada penilaian tu, guru dapat mengesan kelemahan dan keberkesanan sesuatu aktiviti yang telah dilaksanakan ataupun yang telah dirancang. Okey, objektif penghasilan produk ni adalah untuk membantu Amza mengawal emosinya dan merubah tingkah laku yang negatif tu kepada tingkah laku yang lebih baik ataupun lebih positif. Di samping dapat menerapkan nilai-nilai murni kebaikan berkongsi barang kepada Amza. Masalah Amza ni cuma dia tak suka berkongsi. Maksudnya dia tak suka diganggu. Jadinya dengan harapan produk yang dihasilkan ni dapat membantu Amza menerapkan nilai-nilai murni dan merubah dan membantu Amza untuk menjadi kanak-kanak yang lebih ceria dan dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya. Okay, proses penghasilan produk yang saya hasilkan ni iaitu Happy Washing Machine ni tidak mengambil masa yang lama. Sebabnya hanya menggunakan bahan-bahan yang terpakai dan mudah didapati. Contohnya macam kertas majung, kotak, bekas plastik putih tu. Lepas tu hot glue gun, ganjilin, lidi sate. Lepas tu cumanya tombol, macam tombol tu saya beli dekat kedai RM2. Lepas tu kertas warna. Benda-benda yang orang kata ada di sekitar kita dan mudah didapati. Okey, proses penghasilan produk ni bermula dengan menebuk lubang pada kotak. Lepas tu kita tebuk lubang tu, kita tekap dengan penutup bekas plastik tadi. Lepas tu kita tebuk lubang tu untuk buat macam pintu mesin basuh gitu. Lepas tu saya hias dengan aksesori seperti penutup botol yang boleh pulas-pulas macam orang kata masa kita nak setting nak basuh baju tu, nak basuh pakaian tu, kita nak setting tempat nak bubuh sabun. Saya hasilkan produk. Lepas tu balut dengan kertas majok dan hias dengan kertas warna. Lepas tu saya lukis sikit macam menyerupai mesin basuh lah untuk menarik perhatian kanak-kanak semasa menggunakan Happy Washing Machine tu. Okey, implikasi daripada produk tu saya boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas Amza menggunakan Happy Washing Machine semasa aktiviti bersama rakan-rakannya di dalam kelas. Sebelum menggunakan produk tu, Amza masih lagi suka merajuk dan tidak suka berkongsi. Tapi dengan penggunaan produk ni semasa sesi PDP telah membantu Amza untuk menjadi lebih positif. Okey, rumusan daripada penghasilan produk ni, perkembangan sosial, emosi dan tingkah laku kanak-kanak ni merupakan asas kepada perkembangan lain. Jadinya pembentukan emosi dan tingkah laku yang positif ni perlu dipupuk sejak dari awal lagi.
Lepas tu mestilah kolaboratif bersama ibu bapa tu juga penting untuk membantu guru dalam proses pembentukan sosial emosi dan tingkah laku yang positif. Okay, saya juga menyediakan barcode, iaitu dalam barcode tu saya berkongsi gambar-gambar semasa aktiviti dijalankan dengan menggunakan Happy Washing Machine, iaitu penghasilan produk yang telah saya buat. Boleh scan dekat barcode tu ataupun layari link yang berada di bawah. Okey, itu saja. Diharapkan perkongsian saya ni dapat sedikit sebanyak dapat memberi cetusan idea kepada guru-guru ataupun ibu bapa yang sama-sama ingin membantu perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Sekian, terima kasih.